Terima kasih Tuan Speaker kerana memberikan saya peluang untuk juga mengambil bahagian dalam perbahasan. Tuan Speaker, saya rasa perkara yang paling utama untuk kita faham di dalam perkara SOSMA ini adalah bukan sekadar keadaan di mana kalau tidak ada SOSMA, tidak ada undang-undang yang boleh dipakai untuk kita membuat persediaan untuk jenayah yang sedia ada di dalam negara kita. Maksud dia, undang-undang yang sudah ada melalui kanun keseksaan dan sebagainya mencukupi. Tidak perlu untuk kita ada satu undang-undang yang mempunyai kesan draconian seperti SOSMA untuk kita ini memastikan bahawa keselamatan negara kita terjaga. Kita lihat, Tuan Speaker, bahawa kita ada satu peruntukan dalam SOSMA ini yang cukup jelas. Yang disebut it curtails liberties of the subject. Dengan izin Tuan Speaker, saya nak tanyakan dua soalan kepada Yang Berhormat Menteri di dalam perkara ini. Satu, berkenaan dengan tempoh 5 tahun yang akan dipanjangkan melalui proses ini. Soalan saya adalah, adakah perlu untuk perintah ataupun apa yang diputuskan dalam Dewan Yang Mulia ini digazetkan apabila ianya telah pun dilaksanakan. Tuan Speaker, saya buat rujukan kepada satu kes yang diputuskan di Mahkamah Tinggi Malaysia Shah Alam, iaitu kes Subramaniam Batu Malai. Dan di dalam kes tersebut, soal telah pun berbangkit adalah berkenaan dengan usul yang dibawa di Parlimen untuk pemanjangan tempoh pengguna pakaian SOSMA untuk 5 tahun. Dan di situ soal yang dibangkitkan adalah, whether there is a requirement to gazette the resolution passed by both Houses of Parliament under Section 411 of the Act, Tuan Speaker. Kalau kita lihat kepada section yang terpakai, Tuan Speaker, ianya berbunyi seperti berikut dengan izin. Ianya berkaitan dengan usul ini. Subsection 5 hendaklah disemak tiap-tiap 5 tahun dan hendaklah terhenti berkuat kuasa melainkan jika apabila semakan dibuat, satu ketetapan diluluskan oleh kedua-dua majlis parlimen untuk melanjutkan tempoh kuat kuasa peruntukan itu. Tuan Speaker, saya ingin tanya Menteri, bukankah benar bahawa pemanjangan ataupun lanjutan 5 tahun yang telah pun dibuat sebelum daripada ini, dalam tahun 2017 misalnya, ianya tidak digazet? Dan kalau ianya tidak digazet, soal yang berbangkit adalah sama ada ataupun tidak undang-undang ini sekarang berkuat kuasa. Kerana Tuan Speaker, kalau it has not been gazetted, then the earlier extension is not enforced. And if the earlier extension is not enforced, then this Dewan is asked now to extend something that is not enforced. Jadi saya hendak tanya Menteri untuk membuat semakan perkara ini. I'll give you the citation again. Subramaniam Batu Malai, lawan Ketua Polis Negara. Itu satu perkara. Yang kedua, Tuan Speaker, yang ingin saya bangkitkan adalah berkenaan dengan peruntukan yang merujuk kepada jamin di bawah akta ini. Tuan Speaker, kalau kita lihat kepada perbicaraan atau bahagian 5 di dalam Undang-Undang SOSMA, khususnya Seksyen 13, yang dinyatakan seperti berikut. Jaminan, Tuan Speaker, tidak boleh diberikan kepada seseorang yang dituduh atas satu kesalahan keselamatan. Kemudian subsection 2 menyatakan walaupun apa-apa subsection 1, seorang yang berumur di bawah 18 tahun, seorang perempuan atau seorang yang sakit atau seorang yang uzur yang diperduduhkan atas satu kesalahan keselamatan yang disebut di situ boleh diberikan jamin sekiranya disokong oleh pendakwa raya di atas syarat-syarat tertentu. Tuan Speaker, kita ada satu keputusan daripada Mahkamah Persekutuan dan ini adalah di dalam kes Ko Chin Hua. Tuan Speaker, saya ada satu salinan perintah saya akan kemukakan kepada Tuan Speaker selepas perbahasan ini. Yang ia diputuskan oleh Ketua Hakim Negara, Yang Arif Tun Tunku Maimun binti Tuan Mat, Yang Arif Tan Sri Wana binti Yusof, Presiden Mahkamah Rayuan, dan juga Yang Arif Datuk Wenan Ong Lam Kiat, Hakim Mahkamah Persekutuan. Di dalam kes itu, ada satu permohonan dibuat untuk jaminan di dalam kes SOSMA. Soal yang berbangkit dalam kes itu adalah sama ada ataupun tidak peruntukan di bawah CPC terpakai. Kerana SOSMA ini it's a specific legislation, but we also have the CPC. Kalau CPC kita lihat Seksyen 388 membenarkan jamin untuk kesalahan di dalam jadual. Tuan Speaker, in the jadual, Seksyen 130V SOSMA Penal Code, iaitu kesalahan SOSMA juga disenaraikan. Jadi kita ada dua undang-undang yang terpakai. So soalannya undang-undang mana yang terpakai?
Tuan Speaker, Mahkamah Persekutuan di dalam kes yang saya sebut tadi, Koh Chin Hua lawan pendakwa raya, membuat keputusan seperti berikut dan saya baca. Dan setelah mendengar permohonan pemohon Tuan Speaker di bawah Seksyen 3881 Kanun Prosedur Jenayah yang mana permohonan untuk dilepaskan jaminan kemudian dibuat perintah sedemikian bahawa permohonan pemohon untuk dilepaskan atas jaminan mahkamah adalah dibenarkan. Jadi cukup jelas Mahkamah Persekutuan mengambil pendekatan bahawa untuk kes SOSMA, Seksyen 388 Kanun Acara Jenayah juga terpakai. Tapi soal dia adalah sama ada ianya begitu. Kerana kita lihat di Mahkamah Tinggi sekarang, keputusannya berlainan. Mereka kata kalau ada specific act, maka the specific act applies. So saya nak minta di sini kerana soal jamin itu sangat penting. We need to also understand. Tak ada masalah sekiranya seseorang itu melakukan kesalahan, disiasat, dibawa tuduh di mahkamah dan sebagainya. Tapi dalam SOSMA kita ini tidak bagi jamin. Kemudian kalau menang kes pun, Datuk Menteri, kalau menang kes sementara menanggu rayuan pun tak ada jaminan. So it's very harsh. Dan kalau kita lihat kepada keadaan, kalau tak ada bukti, takkan kita nak tahan seseorang itu tanpa jamin walaupun kita menantikan rayuan. Dan Datuk Menteri, dalam kes sebegini kita lihat kebiasaannya because it involves a gang or a group of persons. Jadi ramai yang dipertuduh sekali. Oleh kerana ramai dipertuduh sekali, saya rasa Tuan Speaker pun ada pengalaman, when there so many accused, it takes time. Jadi dalam kes-kes sedemikian soal dia, kita ni tahan, bawa ke mahkamah magistrate, pindah ke mahkamah tinggi, it takes maybe a year. Kemudian diberitahu tidak ada bukti dan kes itu kemudian dipecah section atau dipindah pertuduhan dan sebagainya. So the question is, do we have the application of Section 388 of the Criminal Procedure Code? Ini satu perkara yang cukup penting. So saya minta Datuk Menteri, please look at the gazetting point. Kerana kalau ianya perlu digazet, maka dalam tahun 2017, apabila Dewan ini meluluskan usul sebegini, untuk 5 tahun tidak digazetkan. Maka itu adalah masalah kerana kalau tidak digazetkan, kita sekarang tidak boleh meluluskan sesuatu yang tidak digazetkan pada tahun 2017. Itu satu perkara. Yang kedua, hal berkenaan dengan jamin. Please look into it. CPC clearly includes 130V. Soal yang saya bangkitkan, adakah itu bermaksud bahawa kita boleh pohon untuk jamin di bawah kanun acara jenayah, dan ini adalah selari dengan keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Koh Chin Hua. So saya minta sedikit pencerahan daripada Yang Berhormat, 1 minute dan gulung. I'm finished, Tuan Speaker. Saya sudah habis dengan ujaran saya. Saya minta agar pencerahan diberikan. Cukuplah, faham dah tu. Terima kasih, Tuan Speaker. Ulang-ulang. Terima kasih Yang Berhormat Puchong,